dalam satu rumah. Sesiapa yang tengok video ni dan dengar cerita ni, diorang confirm tahu rumah ni rumah mana. Rumah ni pula kami dah memang tersedia tahu, agak keras sikit. Okay. Tapi kita orang still fikir still boleh handle lagi. Macam sampai satu tahap kami dah tak boleh terima di akal dengan kejadian-kejadian yang berlaku dekat rumah ni. Saya nak mulakan insiden pertama. Pada tahun 2008, saya ni duduk rumah bujang dengan sekumpulan kawan-kawan saya. Satu malam ni, saya dengan lagi 4 orang kawan saya tengah duduk berborak-borak dekat master bedroom, aka bilik saya masa tu. Master bedroom ni, dia ada bilik air dekat dalam. Kalau kita keluar je master bedroom, boleh nampak belah kiri medium size room, di mana belah kanannya pula, aka berhadapan dengan medium size room, adalah bilik air untuk bahagian luar. Bila kami berbual-bual, saya duduk berhadapan dengan kawan saya, di mana saya nampak straight pintu bilik air dan pintu bilik saya. Jadi pintu bilik saya ni terbuka, lampu semua buka, tak ada masalah. Pukul 10.30, pukul 11 malam macam tu, saya boleh nampak bilik air luar, di mana pintunya pun terbuka dan lampunya pun terbuka. Jangan tanya saya kenapa terbuka lah, orang lupa nak tutup ke apa kan. Bila tengah berborak-borak, saya pun part mendengar kawan saya berborak. Saya macam So bila saya tu, mata saya tengoklah ke pintu. Bila saya tengok je luar, saya nampak ada satu makhluk, entiti yang berbadan besar dan berbulu lebat seluruh badan dia. Dia macam, tak tahulah nak kata anjing ke apa ke kan. Sah-sah lah memang tak ada anjing kat rumah tu. Cara dia macam orang merangkak daripada medium size room, terus masuk sok ke dalam bilik air. Besar dan berbulu, dan sangat pantas dia merangkak masuk. Saya jadi blur jap kat situ. Apa benda yang aku tengok tadi? Okey, jantung saya terus jatuh ke dasar perut. So, bila member dah nampak muka saya macam tu, diorang pun terdiamlah daripada berbual. Dan kawan saya macam, Pal. So saya pun beralih pandang ke kawan sebelah saya ni. Pandang dia je, mata-mata dia sekalipun terbeliak dan tercengang. Tengok macam, Weh Lepas tu dia perginya kat saya pandang, si kau nampak tak apa kau nampak si? Boleh tanya Saya tak nak cakap, saya tak nak sebut. Jangan tegur je lagi kan, daripada dia berangkat, dia keluar balik, masuk dalam bilik. Tak apa, no thank you. Dan bila masing-masing dah tahu there's something wrong, memang macam pelik-pelik sikit, diorang pun apa kata kalau kita beralih ke balcony, kita relax chill. Kami nak lepak kat ruang tamu, nak berborak macam susah sikit, sebab kawan-kawan kami yang lain tengah tengok movie. So nak macam acah-acah feeling pergi cinema, tutup lampu, buka laptop, tengok kan ramai-ramai sambil baring. Kita tak naklah kacau, kita nak pergi balcony. Jadi saya pun pergi ke balcony dengan 2 kawan saya yang lain. Okey, nak kasih hati tenang. Saya pun macam, sabar. Let kawan saya ni, dia duduk belah kiri saya. Saya duduk pula bersandar ke railing balcony. Saya boleh nampak the sliding door tengah tutup. Dengan langsir dia pun macam separuh tutup lah. So kawan saya duduk bersandar dekat sliding door. Okay, so saya boleh nampak reflection kita orang dengan orang dalam tengah tengok ni laptop apa segala bagai. Dan dekat corner ruang tamu tu, kami ada letak satu meja kopi panjang, di mana kami akan susun buku kami kat situ. Kami rapatkan ke dinding dan juga rapatkan ke sliding door. Jadi cuma ada ruang kecil je dekat, memang betul corner tu tau. Even kucing nak lalu pun memang dia selit tak boleh lah. Balik kepada kami tengah lepak-lepak tu, diorang tak nak tanya lah ceritanya apa. Baik tanya esok pagi, kalau tanya malam tu juga, maksudnya memang so kami pun relax je lah semua. Saya pun cuba diam, relax. Tiba-tiba nasib saya pada malam yang sama tak pernah baik.
Sedang saya dengar kawan saya dia bercakap-cakap, secara tiba-tibanya saya nampak ada satu muka muncul dekat corner kecil tu. Macam ibarat muka dia macam kena tarik. Memang muka yang dia tak menyeramkan, tetapi muka dia kebiru-biruan. Macam lebam sikit. Macam mana dia boleh masuk kepala dia kat situ? Apa leher dia panjang ke apa? Dia boleh menyelit kat situ. Dia penyekkan muka dia ke sliding door. Lepas tu dia macam menyeringai sikit. Saya jadi ya Allah, ya Allah, tak boleh nak sebut apa tau. Dia terus jadi badan tu lemah. Dan barulah saya boleh cari kekuatan untuk jerit dan sebut nama Allah. Bila saya sebut tu, mata saya terpandang balik, tengok muka tu, dia macam disedut balik. Like that. Kawan saya 2 orang dah terkejut dah. Apa pasal kau? Kata si kau okey ke? Si kau okey ke? Tak okey. Lepas tu saya pun baca A'udzubillah minasyaitonirrajim. Kemudian sambunglah ayat kursi, surah Al-Fatihah. Segala apa yang terfikir dalam kepala semua saya baca. Saya terus buka telefon, saya Google, cari Yasin. Saya baca Yasin dekat balkoni tu juga. Bulu roma tak payah cakap lah, bergembang. Badan tak payah cakap lah, bukan setakat kaku, memang dah lembik dah. Lepas tu kawan saya terus macam Si sabar si. Kata okey si, tak apa. Apa yang kau nampak? Apa kau buat tak tahu? Kata okey, sama baca balik. Tengok orang dalam ni ada buat prank ke apa ke. Saya dah terkejut separuh nyawa lah. Saya masuk dalam, saya tengok member-member yang lain tengah sedap baring, makan jajan, tengok movie. Tak berganjak mana pun, semua tengah khusyuk tengok. Mana datangnya muka tu? Adakah ianya makhluk yang sama yang saya nampak masuk merangkak laju ke dalam bilik air? Insiden yang kedua, malam lain. Masa tu saya dengan lagi 3 orang kawan tidur satu bilik dalam master bedroom. Kita bilik tak gelap gelita. Kami tingkat 13. Jadi kami punya tingkap tu kita orang ikat langsir sikit, so that memang cahaya bulan memang terang. Bilik tu tak payah pakai cat's eye pun, memang boleh nampak siapa bergerak ke apa ke, memang boleh tahu. Masa tu saya ni macam tidur tak tidur. Memang saya tidur ayam. Lagi-lagi saya memang light sleeper. Dengar bunyi sikit tek ke kan, saya terus terbangun. So kawan saya kat sebelah ni dia tengah tidur. Dia menghadap ke kawan sebelah lagi. Saya namakan sebelah ni, sebelah saya ni K, sebelah lagi G. Tidur aman, tak ada masalah. Tiba-tiba lebih kurang dalam pukul 5 macam tu, 5 lebih, tiba-tiba saya terdengar bunyi orang menangis. So boleh bayangkan bunyi orang menangis macam mana. Dayu je. Tapi makin lama dia makin kuat. Saya buka cermata, tak ada nampak apa-apa pun kan. Nampak macam blur-blur je tu. So saya tak perasan pun sebenarnya menangis tu kawan sebelah. Saya tengok kawan saya G tepuk kawan saya ni, tepuk K, kata dah baca Fatihah kan. So saya pun macam rupanya K yang nangis. Okey lah. So saya pun okey, fine. Kalau tak tahu saya tidur. Tiba-tiba G terus bangun. Dia macam terduduk macam tu, straight. Then dia bangun. Dia terus buka lampu bilik. Bila dia macam tu, saya pun bangun dan duduk. Asal je, dia tak cakap apa-apa. Dia terus pergi ke bilik air. Dia buka lampu bilik air. Dia buka pintu tombol tu, slow je. Lepas tu dia lepas. Tengok, dia perhati. Dan saya tahu ada yang tak kena. Lepas tu dia tutup balik. Dan dia terus tutup lampu bilik air tu. Dia jalan cepat ke arah kami. Kawan saya K dah bangun. Dia duduk menangis-nangis. Jadi bila dia menangis tu, saya tanyalah, K kenapa nangis ni? Rupanya dia mengigau. Bila Ji duduk pula, saya tanya dia, kenapa Ji? Kata, K nangis, kau kenapa? Dia kata dia tak nak cakap apa-apa pun. Sepanjang insiden ni, kawan kami yang keempat, kawan saya yang ketiga, iaitu M, dia tengah tidur mati. Dia tak kisah lampu buka ke, all the commotions of which kawan saya menangis, dengan G pergi ke bilik air apa semua, dengan suara saya lagi. Tak ada, dia tak bangun, dia tidur. G kata, kita tunggu subuh.
Dan baru dia nak cerita. Lepas je habis azan subuh apa semua, keadaan okey. Lepas tu dengar bunyi jalan pun macam agak busy. So rasa takut tu pun dah kurang. Ji pun buka cerita. Masa dia cuba nak kejut Kak untuk bangun daripada gigau dia dan tenangkan dia, dia nampak dekat pintu bilik kami tu, dekat dengan corner bilik kami tu, dekat dengan sebelah pintu bilik, ada satu pasu bunga biasalah. Jadi bila dia tengah cuba untuk tenangkan Kak, sendiri mata dia nampak ada orang berdiri dekat pasu tu. Dan bila dia tengok betul-betul, orang tu berupa macam rupa M. Dan dia macam pelik. Kenapa dia berdiri kat situ? Bukan dia tidur ke? Sebelum dia toleh dia nak tengok kalau betul tak betul itu M. Tiba-tiba entiti tu daripada pasu, dia gliding. Dia tak berjalan. Dia gliding terus tembus pintu bilik air. Sekelip mata dia hilang macam tu je. Dia tembus pintu bilik air, bro. Sebab tu Ji pergi ke bilik air dan cuba tengok betul tak betul apa yang dia nampak, atau adakah dia bermimpi. Jujur cakap tidak. Dia sendiri tahu memang dia bangun. Dia cerah mata. So we know that there's something that we cannot handle masa tu. Dengan kawan-kawan saya pun bercerita pengalaman masing-masing dihantui benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi kami pun pindah keluar selepas banyak kali dah kena. Moral of the story is, rajin-rajinlah baca Yasin setiap malam Jumaat, banyakkan solat, penuhkan rumah tu dengan ayat-ayat suci Al-Quran, tak lekang di mulut. So kita sentiasa jaga diri, especially tengah PKPB ni.